You challenge yourself to do that. Akhir sekali anda akan jadi sangat kuat dalam hidup anda. Lini, kamu faham Lini? Dan tiga, tanyalah mana-mana businessman, entrepreneur yang sukses. Ada masa Tikus boleh jumpa kan, Tikus tanyalah dia, how you can success, how you be success at this. I want to become successful. Dia akan senyum, dia akan smile, dia akan cakap, I face a lot of challenges before. Akhir sekali, semua benda yang suka-suka tadi tu, yang kita rasa suka untuk dia, dia tak jadi suka. Itu saja beza dia. Itu saja beza dia. Tak jadi suka. Jadi nak buat konten ke, nak buat 10 5 konten, dia tak rasa suka sebab dia dah challenge buat diri dia challenge diri dia buat something yang suka. Jadi you be grow. Buat apa dalam hidup pun jadi. Okay? Kita akan jadi kuat dengan challenge kita. Allah memang letakkan sunnatullah dia gitu untuk manusia. Pasal tu kita punya beribadah itu harus bergerak. Allah kata aku suka kan orang yang buat solat sunat banyak kan. Nak buat salat sunat tu kena bergerak, kena challenge diri kita, bangun tunduk rukuk sujud, bangun tunduk rukuk sujud, bangun tunduk rukuk sujud. Apa saja amalan spiritual, mengaji, kena duduk sit down, dia kena baca satu kena sebut. Lepas satu muka surat ke satu muka surat, challenge diri kita untuk habiskan. Akhir sekali bila kita dah buat lama-lama, dia tak ada challenge. Dia jadi macam, okay, enjoy this. Tiga boleh faham, Tikus? Okay, now back balik sini. Okay, present and now. Okay, lepas tu dengan challenge yang kita dapat tadi tu, baru kita akan kuat. Akhir sekali 5 day kita tu menjadi satu 5 day yang sangat luar biasa. Jadilah bisnes, jadilah entrepreneur. Dan Tikus hari ni, okay, ingat bulan Ogos. Okay. Dia akan impact pada bulan September nanti. September akan jadi lebih bersemangat lah. Sebab dah bina, dah do something. Akhir sekali anda menjadi, macam saya cakap tadi lah. Oh, okay, pada September anda tahu purpose anda buat apa lah. Purpose saya buat apa lah hari ni, saya nak jadi gap team. Now saya nak jadi, saya tak tahu saya perlukan jadi supervisor yang ramai lagi. Now untuk dapat supervisor yang ramai, I need to more customer supaya saya boleh pilih siapa yang boleh jadi supervisor. Saya boleh pilih, saya boleh call ramai orang untuk jemput dia untuk jadi team. Simple, very simple. Tak complicated pun, Tikus. It's not complicated. When you know to how to do it, when you know to what to do it. Okay. Good. Clear setakat ni? Clear? Yeah. Challenge yourself. Become a great in the present. Because done, Tikus. Set. Lepas tu, okay, always remember yang ni. Feeling. Bila kita put seed, action. Okay. Kita put seed, action. Kita buat tindakan. So, kita buat call, kita buat apa semua. Dan kita bersemangat. Feeling great. Betul. Kita buat, action kita buat. So, bila kita buat ni, so always remember hal ni. Bila kita buat something great, kita buat feeling great, lepas kita buat habis action, jangan sesekali kita rasa down, kita rasa macam orang ni tak nak. Itu that mean cancer. Because dalam subconscious mind dia tak tahu apa benda tu. Dia tengok dia hanya corresponding dengan feeling kita.
Kalau kita feeling bersemangat, kita buat satu action, lepas tu kita rasa okay, mesti dapat apa semua. Because kita tahu kita action, orang tu tak nak. Bila kita buat action, orang ni tak nak. The action kita, energy kita akan pergi another person akan masuk, penetrate space, masuk dalam universe, masuk dalam ruang, masuk dalam dimensi ruang. Tak tahu siapa yang akan datang. Tapi dia jadi cancer bila kita feeling negatif balik. 98% control kita punya result adalah kita punya subconscious mind. Allah letak subconscious mind kita. Ini kita cakap tentang mekanisme, tentang mechanical, technical as a manusia, human being. Macam saya kata, tauhid kita tak tahu. Tapi 98% adalah subconscious mind kita. Subconscious mind kita ni dia tak ada benda, dia hanya yes no. Tiba-tiba kita buat action, tiba-tiba kita rasa macam tak nak kot, dia tak boleh kot. Itu masa subconscious mind kata okay, cancel. Pagi tadi memang dia nak, dia buat call 10, tapi petang ni dia nak cancel balik. Cancel. In subconscious mind dia memang macam tu, dia hanya word yes no. Dia tak kerti nak filtering. Otak kita saja filter, kita saja aware. Dan most of people do this mistake. Ingat tak? Siapa-siapa yang ikut gym dengan saya, apa yang saya pesan bila angkat berat, jangan cakap apa? Jangan tengok berat, jangan cakap berat kan? Always, I enjoy this way. Oh my God, I enjoy this way. Kenapa? Bila kita cakap berat, automatically subconscious mind kita akan buatkan kita tak mampu nak angkat. Dalam hidup kita tak mampu angkat benda yang berat. Tak mampu. Always. Okay, masa tu kita akan angkat berat, kita try this way, try enjoy this way, try dapat kekuatan. Saya selalu fokus, ustaz ke apa ke, cuba dapat strength, got your kekuatan, focus your strength. Saya akan ada focus your strength. Arif, focus your strength. Kenapa saya nak ajar subconscious mind suruh shift to the strength, not weakness. Focus your strength, focus your strength Dina. I know you have more strength. Focus your strength. Sebab strength akan open. Kalau saya cakap berat, ini berat, memang tak ada angkat lah. memang tak payah angkat lah. Dah habis tu kita cakap, jadi kita angkat semua ni berat-berat tu. Bukan. Boleh angkat pula. Okay, boleh faham 98%. Dan bila kita ada feeling yang bad, feeling negatif, cancer. Simple je, cancer. Apa saja. So ramai orang dia akan tanam pokok, benih, akar, and then dia tuang poison. Dia tuang racun. Jadi dia put my visualization bagus lah tadi, buat sampai nangis. Ada yang sampai rasa macam menangis kegembiraan. Kemudian sekejap lagi dia rasa tak boleh lah, payah lah. Okay, buat apalah ni, rasa macam susah lah, kena pergi kerja lah, rasa macam habis, cancel. Okay, Tikus boleh faham? Tikus, if you seriously to become business, to become entrepreneur, to become businessman or businesswoman, okay, take this ilmu. Okay, di akhir hidup anda nanti, anda akan sukses.
success life. Apa itu success life? Success life that means you are living hidup yang anda nak. Itu saja. Anda akan living. Anda akan ada kekayaan, ada kejayaan dalam hidup anda. Anda membina satu history. Dan benda ni tak susah pun ikut sebenarnya. Bukan susah pun. Kalau apa ikut yang saya ajar ni tak susah pun. In the present, anda tak boleh buat, anda bukan buat benda pelik-pelik. In the present, you want to do now. Okay, what I need to do now? Anda tak perlu nak pergi panjat Gunung Kinabalu ke, nak pusing ke KLCC dulu ke, berlari ke, tak perlu. You just be the present and then act now with the great mindset behind. Okay, I want to call this person. Hey kak, Assalamualaikum, apa khabar? Saya coach dulu. Saya coach ni, ingat tak? Akak pernah dalam grup coaching saya. Sorry kak, ganggu kak. Sihat ke? Lama. Kan? Mula conversation. And then berlakunya rejection. Oh sorry coach, saya tak ingat, saya lupa. Khabar. That means you get the challenge now. You get the challenge. Welcome to the challenge. Because when the challenge come, that means waktu itulah you nak build your strength. Kalau anda tisu, koyaklah. Maksudnya kena fikir mana aku ni tak boleh buat bisnes aku, kena kerja dengan orang lah, sampai tua, kena kerja dengan orang, kena kerja lah kan. Macam tu lah. Kena kerja. Kerja tak apa, marah pun tak apa. Kena marah pun okey. Kena marah, kena bagi berat lagi sebenarnya. Sebenarnya berat lagi. Bos tu kena buat ni, okey tak boleh balik pukul 8. Kena sambungkan ni, kena siapkan. Tak apa, boleh baik, boleh buat. Sebab apa? Pasal apa boleh buat pula? Saya pun pelik juga. Cuba bos cakap, bos kata, okay Fatih, you need to call this person. Okay, this person very cerewet. Cakap dia pasal projek, kita pun call dia. Hello, oh sorry, I don't know you. Oh sorry, tapi tuan, saya dari company ni. Tuan memang berdaftar dengan saya, ini. Oh apa semua, ya ke apa semua. So you nak apa sekarang? Okay, tuan dengar betul-betul. Boleh pula cakap baik-baik. Sebab kerja. Sebab kerja. Betul tak Rina saya cakap, Rina? Tapi kalau sebab buat bisnes ni tak boleh. Sebab kerja boleh. Kalau kita nak buat bisnes kita sendiri, nak bina kita punya bisnes, nak kena apa semua, tak boleh. Kena rejection je tu, dah. Tak apa-apa nak jadi dah. Kan? Betul tak Umi? Kalau kita kerja kan, ustaz ada ni. Kita bawa orang marah kita ke apa semua kan. Kan? Mutawif bukan senang tu ustaz tu. Kena marah dengan orang, kena apa semua orang. Betul. Ustaz pernah cerita kat saya. Tapi okey. Boleh tak boleh? Ha? Dah boleh tak boleh? Dah buat boleh tak boleh orang marah. Salahnya adalah mindset saja. You ingat senang kerja mutawif senang ke? Ustaz saya follow tu. Saya pernah tengok lah mutawif kena marah dengan orang. Tambah-tambah kalau bawa VIP ni. You company memang macam ni ke? Nampak tak dia punya. Bawa orang, nampak tak? Tak, sabar tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di tanah, faham tak? Kita berada di tanah yang mulia, tak boleh. InsyaAllah kita akan cuba solve benda ni. Saya pernah nampak makanan memang ni yang tak cukup. Tapi boleh handle. Tapi bila kita buat bisnes, buat pula tak boleh pula. This is about mindset. Betul ini? Kamu fokus hari ni sekarang, boleh ni buat apa? Nyatet di laptop coach. Oh, di record, okay. Ya. Yeah. Betul.
It's not easy. Tapi kenapa kita boleh? Bila makan gaji, kerja dengan orang boleh? Kenapa Rina? Cuba cakap Rina. Kena marah dengan klien, apa semua. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Sebab boleh. Sebab boleh dek. Macam tu. Yang Ha? waktu responsible, tanggungjawab yang diberikan, waktu boleh buat. Nampak? Dia punya ayat tu. Very concrete kan. Sebab tanggungjawab dia mana sih? Sebab kita dah rasa macam kita dah ambil, kita dah rasa kita ni apa bila ambil duit kita rasa macam kita dibayar kan. Sebab boleh dia. Itulah salah satunya metric system yang lock dalam brain manusia. Padahal kita nak buat kerja untuk dia. Padahal sebenarnya kalau kita tak buat tak jadi. Kita diupah dengan kepakaran kita. Faham tak? Kita bukan senang nak buat benda tu. Kalau kita tahulah, macam saya dulu, saya berhenti terus. Kita bukan senang, kita belajar bertahun-tahun benda ni. Belajar saja pun 3 tahun kan? Tapi bila kita buat bisnes sendiri, kita ada that mindset yang salah. Kenapa? Sebab kita tak ada apa tak ada rasa. Tapi kalau kita tanya, kita tak rasa tanggungjawab lah. Tapi kita cuba rasa tanggungjawab yang sama. Tanggungjawab, ini adalah bisnes aku. Kalau aku buat tak betul, lingkup. Cuba cakap, ini adalah bisnes aku. Cuba cakap, ini bisnes aku. Kalau aku buat tak betul, lingkup. This is my business. Kalau aku buat betul-betul, I will be success. I will be served the better world. Yeah, I will be served the better world. Ada ramai orang kan impactful daripada anda. Okay. Impactful. Bila anda kerja, hanya anda buat yang terbaik, impactful, company mungkin bos anda. Tapi kalau anda ni, ramai. Okay, baik, question. Boleh faham setakat ni? Great. Good? Okay, bagus So always remember jangan cancel. Feeling jangan cancel. Okay, now saya nak cakap tentang siapa yang di sini yang tak boleh buat 2500 volume point. Soalan saya, kenapa tak boleh buat 2500 volume point? Dalam bisnes apabila itu adalah basic at least. As a supervisor, mesti belajar buat 2500 volume point. Dipanggil active supervisor. Kalau anda tak buat 2500, anda bukan lagi aktif dalam bisnes. Anda nak tak anda aktif dalam bisnes? Nak kan? Kalau anda start to mulai aktif dalam bisnes, potensially anda boleh pergi ke tukar pin, boleh dapat. Perlu aktif dulu. Aktif berbisnes. Okay, saya akan tunjukkan anda cara untuk buat 2500 volume point. Okay, ingat dengar betul-betul kali ni. Mungkin dah pergi IoT coach 9 tunjuk, saya tunjuk lagi sekali. Lepas ni, kalau tak ada nak buat juga, refer balik benda ni. First kali untuk 2500 volume point, kita kena faham kenapa kena buat 2500. Sebab kita sebagai seorang businessman, businesswoman yang melakukan habalah, sebagai supervisor 2500 volume point, barulah kita akan ada potensi pelengkap untuk nak pergi ke world team, untuk nak dapat fully royalty. First kali royalty 5%. Kita akan makan penuh. Nanti kalau kita dah biasa buat 2500, kita dapat makan penuh kita punya royalty kita. Kalau kita buat 500 volume point, kita hanya makan 1% royalty. Kalau kita buat 1000 volume point, kita hanya makan 2% royalty. Kalau kita buat 1500 volume point, kita makan 3% royalty. Kalau kita buat 2000 volume point, kita hanya makan 4% royalty. Kalau kita buat 2500 volume point, kita makan full royalty 5%. So Herbalife memang bagi 5% royalty pada semua supervisor di bawah kita. 3 levels. That's why pentingnya untuk kita
Mencana income mencana dulu sebelum kita nak pergi ke another level, boleh buat 5,000, 7,000, 10,000, kita perlu mahirkan diri kita untuk melakukan 2,500 volume point. Jadi dalam bisnes kalau kita tak mampu melakukan 2,500 volume point, kita perlu belajar dan perlu usaha untuk berada di this level. Jangan turun daripada this standard dalam Herbalife. Tak boleh turun. Kalau kita turun daripada this standard kita dalam Herbalife, kita akan sangkut lama dalam Herbalife dan kita tak mampu nak achieve apa-apa promotion, tak achieve royalty pun tak mampu dah. That's why pentingnya 2,500 volume point. Saya tak tekankan sangat, lama saya buat-buat macam ni, tapi tak apa, saya tekankan. Saya tengok sekarang ni ramai supervisor kita ni sekarang ni dah tak concern dengan 2,500 volume point. Mungkin tak faham. Kalau kita faham, kita akan usaha benda ni. Kita akan cari jalan untuk nak, okay, I need to accomplish 2,500 volume point. Okay. Dan 2,500 volume point untuk supervisor, kalau dia buat 4 bulan berturut-turut, dia akan jadi world team. Untuk world team, kalau dia buat 2,500 volume point berturut-turut, tiba-tiba ada 500 RO di bawah kita, kemungkinan dan 1 bulan dia buat 5,000, dia akan jadi leadability. Untuk get team, dia buat 2,500 volume point, ditambah lagi 500 volume point, dia dah boleh makan dia punya royalty dan bonus. So senang kata gini dah, dalam bisnes Herbalife, tanda anda sukses buat Herbalife, anda sangat aktif buat Herbalife bisnes, berbisnes Herbalife, anda berjaya untuk kekalkan anda punya standard anda. Saya doakan semoga tim di Indonesia supervisor, okay, our team, seluruh tim di Indonesia, all supervisor berada di 2,500 volume point. Amin. Mesti. Kalau anda bawah saja 2,500 dan 2,500 volume point, income anda akan jadi 3,000 ke 4,000 ringgit sekarang ni. 2,000, 3,000 dah dapat kan? Dah, 5% je. Berapa ribu? Tengok pada PLV, PPV dan DLV. Okey, tengok pada. Kalau saya boleh dapat dalam 2,500, okey, 2,500, 2,000 ke 3,000, 4,000 pun boleh pergi campur dengan royalty juga. Tapi at least 2,500. Okey, macam mana nak buat 2,500? Kita tengok rumah dia. Dia ada plan rumah dia. Ini rumah dia plan First kali Ni kalau 2,500 DLV pun baru 2,300. okay. So tengok plan rumah dia Okey, ini adalah rumah yang kata 2,500 boleh. Ada tengok benda ni berkali-kali, mungkin anda tak faham. The first one adalah 2,500, kita tahu adalah bumbung dulu. Okey, ini bumbung dia. Bumbung ni datang daripada kita punya consume kita. Biasanya kita consume, biasanya seorang business, seorang entrepreneur biasanya dia akan consume let's say ada orang konsum 50, 100 volume point, 1 botol shake apa semua kan. Tapi untuk anda buat 2,500 volume point, anda perlu set goal untuk konsum 250 volume point ke 350 volume point. Apa maksud 250 ke 350 volume point ni? Maksudnya dekat sini anda ada shake, protein, aloe, collagen, fiber, omega 3 dan NW. Ini anda perlu set goal. At least dalam Herbalife belajar untuk consume PPV tu 250 volume point ke 300. Belajar untuk consume, untuk makan produk yang cukup supaya anda boleh dapat energi yang cukup, energi yang bagus. Okay. Mungkin sekarang ni amalan 50 ke 100 volume point. It's okay, tapi anda perlu usahakan untuk dapat 2,500 volume point. Selalunya bumbung dia tu, structure dia memang 250 volume point ke 350 consume. Kita set goal. Set goal. Ini untuk kita consume. Dan sebab kenapa? Sebab bisnes kita tidak ada modal operasi, tidak ada. Mas Tura, tolong mute. Okay. Mas Tura, tolong mute, Mas Tura. Okey, tidak ada modal operasi. Jadi modal adalah diri sendiri.
Jadi kita anggap ini adalah modal, macam kita bayar sewa rumah, Sewa kedai. sewa kedai. Kalau sewa kedai kena bayarkan 800,000. Kalau anda ada disiplin komitmen ni, okey, produk awal bulan beli 200 all-in point. Tak cukup baru tambah kemudian. Itu sebagai anda dah mula sebenarnya menjadi great entrepreneur dah. Anda tahu ini adalah modal. Okey, modal anda. Modal. So 200 untuk konsum. Okey, 250 ke 350. Second, okey. Dalam rumah ni ada 4 kolom. Ada 4 dinding. Dinding yang pertama datang daripada retail. So retail ni saya ambil mudah dah. Hari ni saya ambil mudah dah anda. Saya tak nak ambil 2 botol shake. Saya ambil 1 botol shake saja untuk anda faham. 1 botol shake saja. Kalau anda ada 2 botol, kalau anda kalilah. Kalau anda let's say lepas ni kalilah kalau 2 botol shake kali. Tapi saya ambil mudah dulu sebab ini basic Herbalife. Okay, let's say kalau anda ada 10 NC Okay. 10 NC. Yang satu botol shake je. 10 ke 15 Kalau 10 ke 15. Let's say anda ada 240 volume point untuk 10 peserta. Tapi kita sekarang ni kalau 10 kita akan jadi 200 jadi 480 lah. Double lah, betul tak betul? Jadi kat sini mungkin 5 NC je. 5 ke 7 NC. 240 ke 400. Kurang lebih. Ini first volume point kita dapat. 240 ke 400 datang daripada 10 NC, 15 NC ataupun kalau 2 shake 5 NC ke 7 NC. Okey. Spoiler apa tak faham. Okey. Yes, betul. Betul Syuk. Okay, next. Daripada 240, daripada 10 NC, 15 NC, 7 NC ni, next yang kita boleh dapat 2500 datang daripada 500 ke 1000 volume point datang daripada mana? Datang daripada upgrading. Daripada sini akan pergi ke sini. Maka kat sini kita nampak kalau kita ambil 1000, sini 240, sini 250, 200 dah 1500 dah. Sini pun dah 1500 dah berlaku. Daripada 10 NC, 7 NC kita akan call upgrading. Akan dapat 500 ke 1000. And second, okay, untuk buat 25 tu adalah datang daripada kita punya senior. Senior pun sama juga 500 ke 1000. Yang senior nak rejoin masuk program. Senior beli top up produk. Apakah produk kita akan habis? Dia akan top up 500 ke 1000. Volume point. Okay. So sini ada 2000 kurang lebih. Kat sini pula apa dia? Kat sini pula dipanggil junior coach ataupun dalam Herbalife bahasa dia active member. Yang di mana junior coach kita hari ni yang nak jadi supervisor. Sini biasanya 500 ke 1500 volume point. Minimal dia 500 biasanya. Kita tolong junior coach kita at least 500. Kalau ada 2 orang kan, satu orang 2 orang junior coach kita nak supervisor. Okay, at least dia beli 500 volume point. Ada lagi 500 volume point dia purchase ataupun dia dapat peserta lagi 500 volume point. Jadi kita bila kita faham this template, kita tak akan stress dengan 2500 volume point.
Kita tahu datang daripada mana. First kali datang daripada consume kita dulu, 250 ke 300. Second datang daripada retail kita, PPV. Datang daripada 10, 5, 7 NC, 200.5 ke 400 volume point. Kita beli. Second daripada sini, daripada NC tadi, numbers ni, kita mula upgrade dia orang untuk upgrading 500 ke 1000 volume point. Okay, next datang daripada senior kita. Senior yang beli, senior kita ada 500, 1000, 500 ke 1000, mungkin 700, 800 mungkin. Senior kita 500, 700 akan ada di LU ni akan ada banyak. So dia akan beli. And then after that, junior coach kita. Kalau kita ada junior coach ataupun kita panggil active member. Tak semestinya junior coach lah. Ada senior-senior kita yang nak jadi 50%, yang nak jadi 42%, dipanggil active member. Dia akan beli amount yang bukan based on, ada dua sebenarnya. Customer kita dalam Herbalife ni, member kita dia ada dua. Ada member dia akan beli based on product. Ada member dia akan beli based on VP. Faham tak? Ada dua kategori. Bila kita ada member dua, dia akan beli produk ni based on dua elemen emotion. Emosi yang pertama, dia membeli based on kita recommended the products. Kita bagi tahu what product dia needs. Dia need aloe sebab dia punya ni berat badan stagnan. Dia need protein sebab BMR dia. Dia need tablet omega 3 sebab health dia. Faham tak? Dia need sport sebab dia dah mula exercise. Itu dipanggil emotion of product. Ada member dia buy based on emotion on volume point. Certain volume point dia beli because kita promote that certain volume point boleh dapat botol air. That certain volume point sini kita boleh make you qualify certain level. Jadi bila kita tengok Bizot, kita tengok senior, kita akan tengok dua benda yang berbeza. This person kita tengok, kita categorize kan. Let's say saya tengok mine. Okay, mine pada waktu tu kan contohnya kan, oh mine need product. Yang di person pula kita tengok Bizot dia, oh yang ni this need volume point. Certain volume point. Akak punya volume point sekarang ni dah 350. Kalau akak purchase lagi 150 volume point, akak akan jadi 35%. Maka this member kita akan tengok, kena bijak dekat situ coach. Kita boleh categorize kena. So setiap kali anda ada member anda, contohnya anda tulis isi member Hamiza member kan, anda letak categorize dia product or volume point. Baru anda ada specific focus untuk nak call. Baru anda akan jadi ada specific focus ataupun akan ada specific script ataupun ada specific energy untuk nak sampaikan, nak delivery the message. Umi faham So tengok dia punya product or volume point. Let's say dia kata okay nak certain people mungkin nak pergi walking ataupun pergi sport kita ataupun ada sport member kita tengah discount, itu benda produk. So kalau volume point, and then kita go to the volume point. But kedua-duanya ini increase the volume point dah. Jadi dia beli produk, dia increase volume point, dia beli volume point, so dia increase the volume point. Some people bila dia fokus on product, dia dah lupa tentang volume point. Ya sama-sama ini. Some people dia fokus on product, dia dah lupa pasal volume point. Okay, akak ni. What product? Tengok apa produk dia. Okay, seseorang tu what the product yang dia need. Tengok pada dia punya kita panggil solution dia. Bila kita nak cakap pasal produk, kita tengok solution. Kalau dia kata dia gini, tak boleh buang air besar dan makan protein banyak, kurang
bagi tahu kat dia you need fiber and aloe supaya boleh buang air besar. Okay. Some people dia kata okay, saya dah apa semua tapi saya rasa macam kulit saya macam kendor macam ni apa semua. They need protein and they need collagen. Bagi tegang sikit kak, cepat sikit tegang. Nanti dah tu, akak dah turun berapa kg? Dah turun 10 kg. Akak dah kena ambil protein dengan collagen ni. Kalau tidak kulit akak kendor ni, muka-muka semua ni. Oh, macam tu ke? Ha. Jadi anda kena tahu the knowledge of the product. Kalau orang tu dah turun berat badan, tapi dia rasa macam saya dah turun berat tapi saya rasa macam kurang energi, rasa macam sama je. Oh, maksudnya akak dah perlukan NW dengan omega 3. That means your body fat dah turun tapi your visceral fat tak turun lagi ni. Dalam visceral fat. Sebab visceral fat penting. The vital energy, the vital performance human being duduk dekat kita punya organs, dekat organs. So, apa saja fat yang meliputi bahagian organ, yang itu hanyalah NW dan omega 3 saja boleh bantu dia. That means, boleh faham tak? Itu kita panggil acid yang baik daripada fat, daripada omega 3. Anda pernah belajar benda ni kan? Dia boleh omega. Saya selalu buat topik dulu tapi dah lama kan. Tahu orang tak? Omega 6. So, lemak ni dia tak boleh lemak dalam badan kita ni, lemak-lemak yang omega 6 ni dia hanya, ini based on doktor daripada Dr. Luigi. Dia boleh mencair, dia boleh cair, dipanggil denaturalkan oleh acid daripada omega fat. Dipanggil fat burn fat. Maksudnya kalau kita ada omega, kita ada lemak yang tepu, lemak yang keras kan. Lemak daripada makan daging. Semalam kita makan gearbox semalam kan, ingat Mr. Steven datang contohnya kan semalam. Okey, itu adalah omega 6. Itu adalah omega 6. Lemak tepu, betul kan? Lemak tepu. Nasi lemak omega 6. Jadi bila omega 6 tu, lemak tu tadi tu dia akan ada dalam bentuk yang sangat jisim dia sangat, dia bukan yang seketul macam kita nampak betul, macam nampak macam kuning, macam lemak gitu kan. Tapi dia dalam bentuk yang di bahagian organ macam pedal ayam kan, kita tengok kan. Ada macam membaluti ada tempat-tempat organ-organ tertentu. Jadi bila kita ambil je omega 3 tadi tu mula mengikis. Senang cakap je, mengikis tadi omega 6 secara pelan-pelan. That's why this happen to you Lily. Because when you take the omega 3 tadi tu, Herbalife line tadi tu mula mengikis lemak-lemak yang tidak baik omega 3. So untuk orang yang farmasi nutritionist, dia boleh terang benda ni dengan bagus, dengan baik dan dia faham apa yang saya cakap ni. Okay, baik. Then kita tengok what is need product solution. Some people they are say kata saya nak turun cepat ni coach. Saya nak rasa macam saya nak turun cepat. Oh, that means you need T, NTC and Selativo. Gabungan ni sangat kuat. Kalau orang tu ambil 3 benda ni sebelum pergi exercise, dia buat T, dia minum T, dia makan TC, dia makan Selativo 2 biji, dia tengok dia punya tidak ada TC ya, enggak apa-apa. Kalau tidak ada TC itu Selativo sama NRG gitu kan. TC. Cellulose. Cellulose, TC dia tak ada. Cellulose sama apa? Sama Selativo Cellulose sama Selativo gabungkan. Cellulose juga kuat. Cellulose sama Selativo tu digabungkan dengan T. Ini akan mempercepatkan proses penurunan berat badan. Jadi kita tengok 5 hari ni kita bercakap dengan sini, kita tengok what dia ni. What dia ni. Tapi kalau saya kata kita cakap sekarang ni saya dah buat exercise apa semua, that means dia ni Formula 1 sports. Dengan reduce strength. Dengan CR7. Supaya badan dia tadi tak cepat merosot nanti. Bila kita buat gini, bila kita buat exercise, kita menggunakan over energy badan kita. Macam kita kerja kuat lah. F3 belum masuk. F3 tak ada di Indo. Sudah habis. Apa dia?
F3. Habis ni. F3 ada. F3 lah. So kalau orang yang tu pakai sport belum masuk. Bila kita pakai kita sport, kita menggunakan over energy. Kalau kita tidak ada nutrition yang masuk, pada waktu tu kita akan rasa lapar, badan dehidrasi, kita akan rasa lapar dan kita akan makan makanan yang tak boleh nak kawal. So bila kita makan, semalam saya terangkan dekat Tengkuh yang balik solat Jumaat dengan saya. Saya kata bila you pergi gym, you ambil berat, you apa semua, masa tu tak boleh nak kembang, saya kata. Bila kita pergi gym, kita angkat berat, terutama perempuan juga buat squat apa semua, you are scratch the muscle. Anda sedang koyakkan masa anda. Itu konsep dia. Anda koyakkan, macam contohnya jalan tar tu, tanah, anda katok dia, bagi masa tu pecah. Itu konsep exercise. Bila pergi gym angkat berat, kita koyakkan masa. Bila masa kita koyak, after that, protein yang akan mengisi masa tadi tu membuatkan bila masa kita bersambung, dia akan jadi lebih tebal. Kalau perempuan dia tak tebal lah, tapi dia akan jadi lebih padu masa tu. Itu konsep dia. So, dengan pergi gym, dengan angkat berat, dengan apa semua, dia tak boleh buat masa tu kembang, tak boleh. Yang buatkan masa kita kembang, protein yang kita ambil later. Amino acid tadi tu yang kita makan. Pasal tu kalau orang tak cukup protein, bila dia pergi exercise, badan dia akan jadi mengecut. Because bila kita pergi exercise, kita akan burn a lot calorie. Macam saya kalau saya workout, saya burn 600 ke 700 kalori. So pada waktu tu, bila dia burn 600, ingat apa saja bila kalori detect badan kita kosong, dia perlukan kalori. Segalanya body kita, dia akan, kalau kita dia akan pergi kepada protein dulu, Tingkosh. Dia akan pergi kepada masa dulu, Tingkosh. Dia akan pergi kepada protein yang masa, yang protect tu. Tapi kalau kita ada kita ada protein yang cukup, kita makan protein yang cukup, badan kita, dan ini kita punya otot kita kuat. Otot kita ni, dia kalau anda faham tentang dia punya bergabung kan, yang CO2, DHA apa semua dia bergabung kan, dia macam jaringan. Kalau anda faham lah tu, kalau setiap masa kita tadi tu, dia ada protein tadi, dia completekan dia punya rangkaian tadi, masa tadi, setiap berhubungan dengan masa, maka masa kita akan kuat. Bila masa kita akan kuat pada waktu tu, bila badan kita nak ambil dia tak boleh nak pergi. Maka pada waktu itulah dia akan pergi pada lemak dalam badan kita. Tapi kalau kita tak cukup protein, dia akan kena masa kita. Boleh faham tak, Tikush? Kalau kita tak cukup, faham tak? Kalau kita tak cukup karbohidrat, tak cukup protein, kita memang ada store fat. Tapi store fat kita ni, dia tak akan ambil waktu kita exercise ni pun. Dia tak akan ambil pada waktu tu. Oh, kalau exercise yang pergi ambil 600, saya lah orang yang paling kurus. Kan? Saya satu hari, seminggu lepas, setiap hari saya burn 1,200 setiap hari. Pagi 600, petang basikal 700 Rina. Banyak Rina 1,200 hari banyak tak Rina? Banyak. Tapi saya tengok badan saya macam tu juga. Nampak tak? Nak bagi tahu bahawasanya the concept is dia tak akan ambil waktu. Balik exercise tiba-tiba tengok tak ada dah kat belakang ni. Tiba-tiba tak ada kat perut. Pergi mana? Memang lah. Duduk kat gym daripada pagi sampai malam duduk kat gym. Dia Zoom pun dekat gym nanti. Dia tak akan ambil macam tu. Mesti kau kena faham dia tak akan ambil macam tu. Dia akan ambil slowly. Dia ambil melalui berapa kali anda bernafas. Dia ambil melalui nafas. Main faham tak Mai? Boleh lah kat gym tu Mai nak nafas, menafas macam tu kan. Tiba-tiba nak bagi nafas pula. Dia melalui, sebab lemak tu keluar melalui oksigen, melalui nafas. Lepas tu bila kita workout, kita exercise, kita penat, kita akan gunakan banyak oksigen, banyak nafas. Pada waktu tu banyaklah pakai. Tapi after that, sepanjang hari dia akan gunakan. Jadi kiraan yang paling senang nak tengok, bila kita workout, kita exercise, kita burn selepas seminggu, selepas 2 minggu. Rotation dia tu, circle dia tu baru betul. Bukan lepas exercise kurus, lepas exercise kurus. Okay? Jadi kita faham dah. Jadi people tadi ni produk. Okay? Tapi kena ingat, bila pergi gym, kita koyakkan masa kita. Tapi macam kita ketuk lah. Kita ketuk rumah, kita ketuk tanah.
bagi ketuk, bagi pecahkan, kita koyakkan dia. After that, dia akan sama rata, tapi nanti kita isi air, kita isi pasir dalam tu, baru dia kembang, baru masa kita akan kembang. Kalau untuk nak yang nak lah. Kalau perempuan tak banyak benda yang kena besar kan, hanya buat bontot, buat apa lagi? Bontot yang nak, ya, kalau perempuan macam tu saja kan. Tapi kalau lelaki banyak benda nak kena besarkan. Chest, bicep. Paha tak nak besarkan, perempuan paha dia nak kecilkan kan. Perempuan berbeza, perempuan dia punya exercise dia tu mengecilkan. Dia buat benda yang sama tapi dia akan terjadi mengecilkan. Solid. Lelaki pula dia buat benda yang sama, dia tak akan jadi macam tu sebab testosteron tadi tu dia mengembangkan. Tapi kena cukup protein. Perempuan dia nak bagi padu, padat. Padat. Perempuan dia bagi padat. Tapi ada tempat-tempat yang boleh naik lah, seperti bontot. Itu memang favourite untuk orang perempuan kalau tengok glute kan, buat exercise kan. Okay, kalau tidak sekeping kan pun tak cantik kan. Okay, now second thing adalah produk. Yang kedua adalah volume point. Kita tengok kan volume point. Bila kita cakap pasal volume point, always go to player dia punya status dia. Promote dia punya status. Think coach, I want to tell you something. Everyone likes status. Semua orang suka status. Status is represent you are in the position. So that's why promote status. Kalau kita cakap status dia rendah tapi dia boleh pergi sana ada status, dia akan mahu. Sebab everyone love status. So dalam semua kehidupan ini ada status. Dalam rumah ada status, dalam kedai ada status, pejabat ada status. Oh, status. Position kita panggil. Cuma kita tak pandai nak gunakan benda ni. Tak pandai nak buat. Hari ni saya ajar you. So bila anda cakap pada anda, cakap dekat Hamizah tadi, Mizah kan. Mizah sekarang status Mizah 25%. Tapi sebenarnya Mizah boleh dapat status yang lebih tinggi dengan Herbalife we call 35%. Maksudnya position 35% ini kelebihan dia, terus bagi tahu apa dia. Straight forward. Jangan duk masuk Lazada, Shopee semua Syirah, jangan masuk lagi. Straight forward kan. Straight forward. Straight forward. Okay. Okay, Syirah punya status sekarang 35%. Syirah tahu tak? Syirah hanya perlukan 500 volume point untuk dapat status 42%. Position dalam Herbalife yang lebih tinggi daripada 35%. Dipanggil Qualified Producer. Qualified Producer. QP. Status ni adalah status yang tinggi lah dalam kalangan customer. Syirah berminat tak? Nampak tak? Syirah minat nak tahu tak? Saya share dulu tak apa lah. Dia mana ni? Dia Okay, thank you. So, bagi tahu status. Okay, promote status Umi. Status, okay, volume point tadi tu, certain volume point akan bawa anda pergi another status level. Dan position, status dan position. So selepas kita cakap status, kita akan cakap dengan position. Ini dipanggil emotion. Pasal saya cakap tadi, emotion product, emotion volume point. Emotion product adalah berkaitan solution. Bagi tahu apa kesan selepas dia ada T, dia ada TC, dia ada selectivo. Ini kena bagi tahu apa kesan dia, emotion dia tu. Emotion. People buy with emotion. Ini. Boleh faham Kikosh? Kalau anda tidak ada emotion bila bercakap, pasal saya tegur Iris. Perlu ada emotion bercakap. Kak, Lindy, kalau Lindy boleh makan omega 3 3 biji pagi, 3 biji tengah hari, 3 biji malam. Oh my god, Lindy punya lemak-lemak yang suka tadi tu mula keluar. Itu nama dia emotion. Bercerita dengan emosi. Dan jangan risau, produk Herbalife is word. Cuma jangan claim lebih-lebih je.
Jangan claim dah makan shake seminggu boleh turun 15 kg kan. Jangan claim yang lebih-lebih. Tapi produk Herbalife memang worth. Memang worth. Cuma anda kena pandai claim saja. Produk Herbalife ni memang jadi. Kalau kau nak cepat kau makan shake 2 scoop, shake 3 scoop, protein 2 scoop, fiber 2 scoop, kau akan kenyang sangat dan tidak akan ada selera nak makan makanan goreng, makan makanan. Nampak? Oh, ya kau. Tu saya kena beli fiber dengan protein. Nampaknya gitu kak. Terus gitu. Nampaknya gitulah kak. Kalau kak berminat memang bagus sangat kak. Terus support dia. Bukannya nak kena beli, bukan nak kena beli kak. Tapi kalau kau ada itu bahasa apa tu? Faham tak? Be confident as a salesperson ataupun as a promotion, you need to be confident. Ni orang tanya nampaknya saya nak kena beli. Bukanlah kena beli kak, tapi kalau kau ada tak, orang pun rasa macam ada choice lah, tak payah belilah. Kalau yang tu nampaknya saya nak kena ada fiber dengan protein. Gitulah kak. Saya nak cakap pun gitulah kak, tapi kau punya keperluan gitulah kak. Itulah mana nak cari duit. Saya percaya kak ada duit kan, insya-Allah. Mama kita tahu kalau saya ada duit, nampak. You need to be confident. Okay? Nampaknya gitulah kak. InsyaAllah kak, kalau kak ada pro fiber, sebab kak punya isu sekarang ni kuat makan. Jadi kak bila kuat makan ni dua benda ni, sebab tak ada serat, sebab tak ada protein dalam badan. Serat dia mengisi hormon ghrelin kan, membuatkan hormon ghrelin tadi tu jadi bertindak balas dengan respon. Dia rasa macam penuh perut, dia tak reti nak detect pun penuh ke apa. Itu sebab penuhnya serat. Second ialah protein. Protein dia akan puas. Kalau tak cukup protein, memang kita akan rasa nak makan karbo, nak minum karbo, gula-gula. Saya sendiri lepas workout ni kan tak cukup protein kan, saya tengok aiskrim roti saya rasa macam nak telan dengan kedai-kedai. Saya lalu kan rumah saya kan masuk aiskrim roti. Saya nampak aiskrim roti tu, last sekali kita orang makan lah, saya makan aiskrim roti, saya rasa Masya Allah sedapnya. Tak apalah 1200 punya burn kalori. Orang main tak burn 1200 jangan duk makan lah. Ini cerita burn 1200 kalori pagi petang. Okay, boleh faham tak kat ni? Walaupun talking about status, talking about position. Dan Papa on sikit bila kita nak promote produk. Okay, jap. Rajin tengok ni video dekat library Herbalife. Okay, coach ni ada yang takut nak makan omega 3 banyak-banyak. Kita nak cakap macam mana? Okay, kalau contohnya, okay, baik. Ini adalah isu juga. Kadang-kadang coach kadang-kadang tak faham benda ni kan. Okay, omega 3 tu memanglah kita tak boleh makan banyak-banyak dan tak boleh makan sikit-sikit. Saya pun tak suruh makan banyak dekat dia. Okay. Saya pun tak suruh makan banyak, jangan risau. Kita ada labeling. Okay, labeling omega 3. Okay, sebenarnya kalau balik pada omega 3 ni adalah lemak baik. Tapi kalau awak makan lemak tak baik, bagi tahu awak makan lemak yang tak baik banyak, awak tak takut pula. So kena cycle macam tu saja. So makan nasi lemak yang tak baik tu lagi sebenarnya lagi takut sebenarnya. Kenapa nak makan lemak baik takut? Tanya dia. Ayam goreng lemak yang tak baik. Banyak lemak, ada berapa? Okey, mari kita buat comparison. Mari saya tanya chat GPT saya je. Okey, berapakah nilai lemak dalam ayam goreng? Okey, kita tengok Ini saya bagi jawapan kawan Saya bagi jawapan. Berapa nilai lemak? Jadi kena jawab dengan fat lah, dengan lemak dalam peha ayam goreng. Sekarang ada yang goreng cheese ni. Dan berapa? Okey, cuba ambil tengok lemak omega 3 ada berapa? Cuba tengok ada berapa? Ambil set dekat ada tak? Kat bawah.
Kok laci kat bawah tu, Amat ambil omega 3 Zat. Yang mungkin Kak Melana tunjuk kat Miza. Siapa kat sini ada? Amat ada bawah kan? Oh, masak. Ada kat sini boleh bantu saya? Tengok ya. Berapa Miza? Tak tahu. Berapa? Sebiji berapa? Fish water Dapat? Sekian 758 mg miligram. Bukan GM tau, mg. Okey. Sebiji. Ha. Tujuh Miligram tau. miligram. Kalau 1000 miligram, kalau maksudnya Syida, okey, Syida buat cuba kali dengan 3 biji, dapat berapa gram? Kali 3 biji. Sebiji 758 miligram. Maksudnya dapat 2274 kali 2007 miligram bersama berapa gram? Yang tu kena tanya kat siapa? Okey, 2274. Okey, sekejap. 2274 miligram 2.2 gram. 22.74 gram. Okey, baik. 2.2. Betul lah 22.7. Betul lah? Itu betul. Okey, 22.7. Okey, Mai tengok, kita tengok. Mai, okey, Mastura jawapan dia. Kos 1 betul 18 1000 miligram ini omega 3 300 miligram. Okey, 2.7. Okey, tengok Mastura, Mai. Ayam goreng Miza, ayam goreng Mastura, 1 ketul ayam goreng peha, Mastura. 1 ketul mengandungi kira-kira 15 hingga 25 gram. Apa yang Syida kira tu betul. 2.2 je, 2.27. Oh, 2.27. 2.27 gram untuk 3. Okey, untuk 3 biji. Okey, Kak Mastura, 1 ketul peha ayam goreng mengandungi lemak baik, mengandungi lemak yang tak baik sekitar 15 hingga 25 gram. 3 biji omega 3 kita makan baru 2.27 gram. Saya ditanya dia balance tak balance? Mama dah berapa lama 10 biji. Tapi makan banyak lagi. Kalau makan 10 biji sekali makan tu kata baru sama dengan level lemak ayam goreng saja. Okey. Boleh faham? Faham. Terima kasih Coach Nick. Betul tak Lini? Lini betul tak jawapannya? Tak, kami kira apa dah? Kalau makan Dua- 20 biji baru dapat 15 gram. Kalau 20 biji Makan 20 biji sekaligus baru sama 15 dapat 15 gram saja. Itu pun hanya ayam goreng yang kecil saja, peha ayam goreng. So jangan cakap dia jangan takut, saya kata. Awak makan lemak yang tak baik lagi banyak sebenarnya. Tak cukup sebenarnya. Okey. 20 biji kan boleh cakap kata Okey. Dia always kena jawab scientifically dan jawab secara logik lah. Kalau orang tanya kita tu produk ni kena. Sebab kita boleh compare everything in the label. Everything in the label, Tikosh. Orang kata makan shake banyak-banyak protein ni tak takut buah pinggan kan? Tak rosak buah pinggan kan? Okey, baik kali berat badan awak sekarang berapa? 50. Okey, kali keperluan mengikut WHO awak perlukan 1.2 gram. Kali lah berat badan awak berapa? Lepas tu kira balik awak makan shake tu, shake kami memang tahu dah protein berapa. 12 gram, campur tu baru 20. Faham tak? Maksimum protein 2 gram. 2.5 gram lah. Kalau awak makan 2 gram ke atas, barulah kira consider tinggi. Awak tak exercise.
Tapi kalau awak makan sekitar 1.5, 1.2 kata dengan berat badan, takkan rosak buah pinggang. Itu hanya keperluan saja. Tak cukup yang tu rosak aja. Kan? Tak cukup rosak aja. So kita faham tak? That's why I think coach kena belajar benda ni. Sebab protein untuk masa, tisu. Tisu. Kalau tisu tak elok lah. Okay, kali. Okay, let's say kita kali kan. Dia punya berat badan dia berapa? Oh, kita makan protein banyak. Okay, mari kita tengok. Makan protein banyak, berat badan 60. Kali lah. Okay, WHO kata 1.2 gram. Berapa? 78 kan? Gram protein. Ini minima. Kalau dia makan 2 gram protein, 120 gram protein sehari. Kali tengok apa yang dia makan 120 gram protein. Shake kita sekali makan baru 12 shake, 3 scoop, campur F3 kalau ada, 2 scoop 10, baru 27 gram protein. Apanya yang berlebih? Celah mana yang berlebih? Tak kena berlebih punya. Makan shake 3 kali sehari, 2 kali baru 54. Kan? Shake satu seminggu tu baru 3 gram. 3 gram 12, campur protein 2, 10, 27. Maksudnya juga 4 Shake kita 4 gram kan? 3 gram 12. 3 kali 4. Maksudnya kalau dia buat baru 9 gram 9 gram campur 10 baru 19 gram. Baru 38 kalau 2 kali shake. F3. Let's say kalau dia punya berat badan sekali, kalau basic yang diperlukan oleh WHO 1.2 gram protein pun tak cukup. Tak cukup. Selalunya that's why ramai orang ada masalah berat badan because of. Okay, now dapat belajar sesuatu hari ni, Kikosh? Actually, senang kata tak ada apa yang tak kena pun. Okay, dalam kita punya produk memang the best. Dalam kita punya, cuma kita sekarang ni tak bersemangat je. Back balik tadi. Lemau, tak bersemangat, tak reti. Kita ada best product actually. Yang orang tak boleh nak challenge produk Herbalife. Betul ada Amway, ada ni, ada macam-macam produk ni, tapi saya tahu saya setakat ni Shake kita boleh sedap. Tak boleh compare. cuba tanya Siri what the best. Siri, hi Siri. Hi Siri. Tadi nak cakap sini, tapi tak mahu. Apakah produk nutrisi yang terbaik di dunia? Say yes kepada Herbalife International. Nampak? Terus keluar nombor 1. Yeah. Susah-susah sangat orang kata, produk Herbalife ni bagus tak bagus? Tidak, saya tanya. Hi Siri. Apakah produk nutrisi yang terbaik sekali di dunia? Nutrition dia kan. Hi Siri. What is the best nutrition in the world? Number 1. Keluar Herbalife nama nutrition is number 1. So apa yang kita nak rasa pelik sangat? So because lagi okay. Terus bersemangat, okay, terus lakukan, okay, insyaAllah 5 hari ni the best, okay, the best. So saya nak, dia asal dia ada confident je, ada confident dengan nutrition, ada confident dengan produk, dan anda boleh bantu orang, boleh tolong orang lain, okay, untuk dia sihat, okay. Dan percaya cakap saya, business ni always about you are solve the problem. You are the solve problem. Solve problem people, solve problem senior, solve problem, okay, solve problem. And then insyaAllah anda akan, of course for sure, orang okay, audience, kalau dia tak makan Herbalife pun dia akan spend juga duit dia. Tapi secara tak langsung sebenarnya anda telah belajar untuk dia spend dengan yang betul. Dan of course, okay, dan anda hari ni, Tiko jangan risau, okay, dalam muamalat anda buat bisnes, buat amalan ni, ini adalah something yang mulia, bukan something anda you are not taking anything good. Don't force people, okay. So thank you semua, okay, insyaAllah. Ingat,
Rumah 2,500 rolling point. Okay, at least buat belajar bulan ni. Nak jadi kita dah faham, ada kefahaman, ada feeling. Pastikan belajar. At least saya mesti buat 2,500 rolling point first. Go to 2,500 rolling point. After that, dah dapat buat 2,500 point, masuk kelas 2,500 untuk buat 5,000 rolling point pula. Untuk buat 7,000 rolling point. Untuk buat, faham tak? Itu lain level. Tapi belajar dulu. Nanti saya nak kelas 2,500 rolling point. Ini semua ada. 48 orang ni semua ada kat sana. Kan best macam tu kan? Kan? Saya boleh ajar yang nanti 5,000. Okay, so thank you insyaAllah. Okay everyone. Thank you. Okay, have the best day on the weekend everyone. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.